Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih pada tuan pengurusi kita Haji Noli dan juga Izwan yang sudi untuk set up kita punya pertemuan malam ni bersempena dengan hari bersejarah bagi Islam iaitu Nuzul Quran. Alhamdulillah. Dan hari ini kita dah masuk ke hari yang ke-18 dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala menerima seperti mana doa dalam solat tarawih kita. Rabbana minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Tuhan kami, kau terimalah solatku, puasaku, qiyamku, sujud kami dan juga rukuk kami dan juga kau tampunglah kekurangan yang ada pada kami. Jadi insya-Allah malam ni dalam masa yang ada kita akan saya nak kongsi tuan-tuan sekalian, siapa yang ada Quran tafsir ataupun Quran terjemahan tu pun nanti kita akan tengok sama-sama. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dia menurunkan Al-Quran dan Allah Ta'ala turunkan Quran itu disebut beberapa kali kan? Disebut nuzul Tafsir. Bila kita sebut nuzul Quran, kita bukan sebut Al-Quran itu semata-mata sebutan manusia. Allah Ta'ala dia ada sebut beberapa tempat dalam Quran tentang Allah Ta'ala menurunkan Quran. Yang paling biasa kita jumpa dalam surah Al-Qadr kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Quran pada malam Al-Qadar. Kalau orang Melayu dia ingat malam Al-Qadar itu cari malam pokok sujud kan, pokok rukuk. Tapi kalau kita baca surah Al-Qadar itu, di antara malam yang penuh dengan keberkatan ataupun Allah kena angkat malam itu, malam yang Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah sebut inna anzalnahu, kami, sesungguhnya kami, Allah dan kerajaan dia turunkan. Itu melalui malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi, bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk turunkan wahyu yang pertama tu. Sebagai tanda itulah isyarat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Iaitu Nabi diajar, iaitu kalimah Al-Quran, iaitu surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu. Yang kedua, dia disebut juga, Allah sebut inna anzalnahu fi. Itu dalam surah Al-Qadar. Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Allah Ta'ala tak sebut aku utus arsalna dzikra, aku turun. Mana Al-Quran tu dia turun kepada manusia. Dia bukan turun sekadar turun daripada langit, turun lepas tu orang buat tak tahu. Tapi dia turun. Ada setengah-setengah ulama ataupun mufassir disebut dia turun, dia ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu masuk dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengajar kepada umat. Dan alhamdulillah sampai pada kita hari ini. Dan yang ketiga disebut juga wa nunazzilu minal Quran, dan kami menurunkan Quran. Jadi ayat-ayat tadi itu Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah Ta'ala yang menurunkan Quran. Kalau kita tanya bagaimana Allah Ta'ala menurunkan Quran, Allah Ta'ala dia ada bala tentera dia iaitu para malaikat. Dan malaikat yang menjaga ataupun yang membawa wahyu ini nama dia Jibril alaihissalam. Dan dia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan bermacam-macam bentuk dan berbagai-bagai peristiwa. Baik. Jadi disebut dalam ni kata nuzul Quran ni sebagai orang Islam kita mesti jadikan dia sebagai satu hari yang kita mengingatinya, bukan sekadar kita sambut cuti, tapi dia mesti ada makna pada setiap orang Islam. Dan itu satu peringatan yang besar Allah Ta'ala turunkan pada kita
iaitu ketika Nabi SAW dapat wahyu itu, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Muhammad, wahai Muhammad, tugas kamu sekarang adalah bawa manusia keluar daripada kegelapan, kemudian bawa kepada kebenaran. Qul ja'al haqq wa zahiqal batil. Telah datang kebenaran, maka terhapuslah segala kebatilan. Itu mesej besar nuzul Quran ni kepada kita. Bukan sekadar kita nak sambut kemudian kita nak cuti. Seronok cuti kan nanti. Baik. Jadi kalau siapa yang ada Quran tu boleh kita nak tengok. Malam ni mungkin kita nak tengok satu surah yang boleh kita nak kongsi sama-sama, iaitu surah tuan-tuan buka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Surah Furqan ni surah yang ke 25. Dalam Quran tu cari surah yang ke-25. Bila kita tengok surah yang ke-25, dia sebelum ke selepas surah An-Nur. Dia selepas surah An-Nur. Okey. Dah buka dah? Baik. Surah An-Nur ni, surah Al-Furqan ni, dia adalah surah yang mengandungi 77 ayat. Surah yang mengandungi 77 ayat. Kita tengok ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Kita akan tengok Allah Ta'ala guna perkataan yang sama, iaitu nazzala, turun. Maha suci Allah dengan penuh keberkatan. Kalau dalam surah lain ni, dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu surah Al-Mulk. Yang ni Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha keberkatan Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Furqan. Nama lain yang disebut pada Quran adalah Al-Furqan. Apa dia Al-Furqan? Al-Furqan itu maknanya yang menjadi pembeza di antara yang hak, yang benar dengan yang batil ataupun yang salah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Furqan ni, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala cerita tentang satu golongan yang sesat, kemudian golongan yang benar, yang betul, golongan yang beriman. Allah Ta'ala cerita pasal neraka, lepas tu Allah cerita pasal syurga. Jadi sebab Allah nak tunjukkan pada kita tentang bagaimana ada dua golongan itu yang Al-Quran menjelaskan bagaimana membezakan yang hak dengan yang batil. Baik. Dalam ayat yang pertama itu Allah Ta'ala dah turun dan sebut tentang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Kami yang menurun, inna tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi, ke atas seorang hamba-Ku. Abdihi itu maknanya merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba-Nya liyakuna lil alamina nadhira. Tujuan dia tu, mesej nak bagi tahu, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin, untuk bagi tahu kepada seluruh alam, bagi tahu kepada seluruh alam tentang dipanggil sebagai peringatan. Jadi Al-Quran ni adalah benda yang, ataupun Al-Quran ini adalah satu peringatan yang kita kena ambil. Sempena nuzul Quran, jadikanlah Quran itu tempat kita nak baca, kita nak ambil manfaat, kita nak ambil keberkatan, kita nak ambil penyembuh pada penyakit-penyakit hati kita. Maka itulah sebenarnya cara kita nak memahami tentang nuzul Quran. Jadi tuan-tuan dikasihi sekalian, Allah Ta'ala letak dulu pertama sekali penyataan tentang dia yang menurunkan Al-Quran dan turun Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-Nya, dan juga mesej nak bagi tahu untuk disampaikan kepada sekalian alam, iaitu peringatan. Sebab Quran ni dia mengingatkan kita. Sebab tu disebut salah satu nama lain bagi Quran selain daripada Furqan adalah Al-Zikru, iaitu peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya.
Jadi Quran ni tak boleh ada orang nak tambah, kau nak kurang, kau nak tolak, kau nak ambil sikit-sikit, tak boleh. Ataupun nak tulis separuh, buang separuh, tak boleh. Kerana Al-Quran itu Allah Ta'ala sendiri yang menjaganya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan sekalian tengok kan, hukum membaca Quran itu fardu ain. Baca Quran hukum dia fardu ain. Maknanya kita tak boleh kata saya tak naklah belajar Quran, tak perlu. Fardu ain. Setiap orang Islam mesti tahu membaca Quran dengan betul. Sedap nombor 2. Baca betul nombor 1. Sedap tu ada orang memang suara dia memang tak sedap, tapi dia baca Quran betul. Okey. Ada orang suara dia sedap, baca Quran tak betul. Ada orang suara boleh tahan, baca Quran betul. Yang nak dia baca dengan betul. Baca Quran dengan betul. Fardu ain, hukum dia fardu ain. Tapi kalau menghafal Quran, apa hukum menghafal Quran? Hukum menghafal Quran adalah fardu kifayah. Bukan semua orang wajib menghafal Quran. Maknanya hafal 30 juzuk bukan semua orang wajib menghafal. Tetapi sekiranya kita ada kemampuan untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka hafal. Kalau kita boleh hafal, paling sikit pun kita boleh hafal surah Sajadah, maka hafal. Kerana ada satu riwayat dalam hadis tu, walaupun hadis itu riwayat dia dhaif, walaupun kita kata itu jadi yang kuat, tetapi disebut juga orang yang menghafal Quran ini, walaupun dalam badan dia ada ayat-ayat Quran yang dihafal. Dalam kata lain, dia memang cuba menghafal Quran, maka orang ini kita hafal. Mudah-mudahan kebolehan Allah Ta'ala kita hafal. Baik. Jadi, dan Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita tentang bukan sekadar dia nak menurunkan Quran itu tanpa ada tujuan ataupun dia sekadar turun. Kita tengok Allah Ta'ala sambung ayat-ayat seterusnya. Saya nak bawa kepada tuan-tuan sekalian, cuba tengok ayat 4 hingga 6. Ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaban akharun faqad ja'u zulma wa zura. Dan orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir ni, kalau disebut kafir ni orang yang tidak mahu menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata, ni Quran ni hanyalah satu perkara dusta. Orang yang tak nak beriman dengan Nabi, dia akan tolak Quran. Orang yang tak nak beriman dengan Nabi SAW ketika itu, dia kata apa yang dapat pada Nabi SAW itu adalah semua kata dusta. Yang direka-reka oleh Muhammad. Benda itu pada orang yang tidak beriman, dia kata Al-Quran itu benda yang direka-reka oleh Nabi SAW. Wa iyazubillah. Kan? Kenapa mereka cakap begitu? Mereka tidak percaya bahawa itu adalah kalamullah. Mereka tak percaya. Pada mereka itu hanyalah apa yang Nabi terlintas padanya, Nabi fikir, lepas tu kan Nabi sebut pada umat. Sedangkan mereka tahu, mereka nampak kata-kata yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah kata-kata biasa. Tuan-tuan, Arab ni, orang Arab ini mereka ni pandai bahasa. Bahasa mereka itu hebat, bahasa mereka itu indah. Macam kita lah kan Haji Latif, boleh bersyair, boleh berpantun, boleh berpuisi. Orang yang pandai pantun, pandai puisi, pandai dalam sastra ni, bahasa dia tu lain pada orang macam kita, macam orang kampung kan. Tapi kalau orang Arab, kalau dia boleh buat satu syair itu, kalau dia nak mengangkat seseorang itu, dia boleh angkat sampai orang lain percaya. Dan kalau dia nak hina seseorang itu dengan syair Arab, sampai orang itu boleh hina, sampai masyarakat semua boleh hina dia. Itu betapa hebat orang Arab ketika itu. Lalu Allah turunkan Quran, bila Nabi SAW turun, bawa ayat-ayat yang hebat, sangat hebat ayat ni, maka pada mereka, siapa Muhammad ni? Macam mana Muhammad boleh dapat bahasa yang sebegitu hebat ini? Lalu pada mereka malas nak fikir, mereka malas nak kata apa, nak menerima ajaran Nabi SAW, mudah yang kata, itu Nabi Muhammad tu, Muhammad itu semua penipu. Itu kata-kata orang yang tidak beriman pada Nabi SAW ketika itu. Mereka menolak apa yang disebut oleh Nabi SAW daripada Al-Quran. Disebut lagi,
Dia kata wa qalu asatirul awwalin, dan mereka berkata lagi Al-Quran itu cerita-cerita tentang cerita dongeng, cerita-cerita yang orang terdahulu. Yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Tuduhan tu berat. Sebab tu bila nuzul Quran ni tuan-tuan, bila kita ada nuzul Quran, kita nak faham kenapa kita mesti memahami sebagai orang Islam, kenapa kita mesti pegang bahawa adanya peristiwa nuzul Quran itu dan apakah tujuan dia. Bukan sekadar kita nak sambut ni nuzul Quran, tak. Tujuan dia adalah kita memahami ayat Allah Taala tu, utama dalam surah Furqan ni. Dia nak bagi tahu rupanya dulu orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia bukan tentang Nabi saja, bahkan mereka menafikan apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu itu pada mereka menafikan. Kita taklah sampai kita nak buat macam tu kan. Dan kita harap orang kita ni yang beriman dengan Quran ni, bila sampai nuzul Quran, dia memahami bahawa Quran itu bukan sekadar yang kita baca surah-surah pendek-pendek yang kita jumpa dalam Quran selama ni. Baik. Ayat yang ke-6, ayatnya sampai 4 sampai 6. Disebut juga. Lalu Allah Taala bagi jawapan kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, qul anzalnahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Akulah yang Al-Quran ni Allah Taala yang turunkan, yang mengetahui segala isi langit dan juga isi bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Maka sungguhnya Allah Taala itulah yang Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Baik, tuan-tuan, ayat 4 hingga 6 ini Allah Taala digambarkan bagaimana sifat orang yang kafir tadi yang menolak Nabi SAW dan juga Quran, lalu Allah Taala memberikan jawapan balik kepada Nabi SAW supaya Nabi menyampaikan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Taala yang kamu nak kata ni, wahyu Allah Taala yang kamu nak kata ni, dia turun ni bukan daripada makhluk. Datang pada Tuhan, dan Tuhan ni siapa? Tuhan yang mengetahui perkara langit dan juga perkara bumi. Perkara yang telah berlaku dan perkara yang sedang berlaku dan perkara yang akan berlaku. Semua itu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita tengok lagi dalam surah Furqan ini. Kebetulan tadi saya tengok dalam surah Furqan, kita pun dalam keadaan kita tengah Covid ni, saya jumpalah dalam ayat yang ke-20. Cuba tengok ayat yang ke-20 tuan. Ayat yang ke-20. Siapa boleh buka ayat yang ke-20, cuba tengok. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-20 dalam surah Furqan? Dia kata, Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum liya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Orang yang tidak beriman ni dia kata, sebelum ni dia mempertikaikan, kenapa Nabi-Nabi kau ni ataupun Muhammad ni pun sendiri pergi sibuk jalan pasar sana, duduk kat tempat-tempat orang ramai. Allah Ta'ala bagi jawapan, dan tidak kami utuskan rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan orang-orang yang tentunya makan, minum dan berjalan di pasar. Nak bagi tahu, makhluk yang bernama manusia inilah yang dipilih untuk menjadi Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala tak pilih di kalangan malaikat jadi Rasul, Allah pilih manusia. Jadi manusia ni pun, dia pun pergi kedai, pergi pasar, kadang-kadang jual puyuh, kan? Kadang-kadang jual ayam salai. Tapi taklah tu Nabi dah. Orang, manusia. Dia boleh pergi kedai, dia boleh pergi makan, dia boleh pergi, kalau dia connect kan, dia pergi piknik, dia pergi lubondo. Manusia. Dia akan buat apa yang manusia buat. Tetapi nak disebut di sini, bahawa tugas Rasul tu yang membezakan dia dengan orang lain. Sifat Rasul yang wajib itu yang membezakan dia dengan manusia lain. Kita tahu amanah. Sifat Rasul yang pertama itu mesti amanah. Sekali dia khianat, batal kenabian. Jadi bijak, fatanah, bijaksana. Segala tindakan yang Nabi buat itu sepanjang dakwah Nabi SAW ataupun dakwah Nabi-Nabi terdahulu, semuanya fatanah. Kenapa? Kerana melambangkan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala pimpin Nabi-Nabi Rasul. Kemudian siddiq, benar. Sebab tu jadi Nabi ni dia payah. Sebab apa? Kalau dia membohong, terbatal kenabian. Dan juga tabligh, menyampaikan. Nabi atau Rasul, dia tak boleh duduk seseorang dalam rumah. Kita COVID ni pun, ustaz pun tak nak ceramah. Sebab apa duduk dalam rumah? Dia bukan masalah duduk dalam rumah tu, dia masalah banyak baju nak buat, jaga anak kan, makan, sebab orang rumah. Kalau Nabi SAW atau Nabi-Nabi sebelum ini tidak memenuhi keempat-empat kriteria ataupun dia menolak salah satu, maka batal kenabian.
Sebab itu kita ni tidaklah semudah itu untuk kita nak mengangkat diri kita sebagai setaraf dengan Nabi. Ya. Baik. Jadi tujuan yang disebut di sini dan disebut juga Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-20 ni sebahagian apa kami jadikan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Jadikan kamu dan sebahagian kamu ni sebagai fitnah. Ini COVID ni dia adalah fitnah. Kalau kita faham fitnah yang sebiasa kita dengar tu bukanlah fitnah itu dimasukkan dalam bahasa Quran. Al-Quran sebut fitnah tu adalah ujian, dugaan, cabaran. COVID ni cabaran pada kita lah, kan. Kita pun boleh muhasabah diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Atasbiruna, adakah mereka itu bersabar? Kalau kita bersabar, alhamdulillah Allah Taala tingkatkan iman. Wa kana rabbuka basira. Maka Allah Taala sentiasa melihat kepada kamu. Baik. Seterusnya, yang tengok ayat yang ke-28 dengan yang ke-29. Ayat yang ke-28 29 ni dia ada kaitan dengan kita. Apa dia? Disebut tentang ya wailata laitani lam ittakhiz fulanan khalila. Ni ada perkataan yang agak tidak bagus, tapi Allah Taala nak menggambarkan bagaimana penyesalan manusia. Ya wailata laitani, celaka aku ni. Manusia pada hari akhirat kelak dalam neraka, di antaranya mereka ni mengeluh dan mereka mencelakakan diri sendiri. Kenapa? Ya laitani lam ittakhadh fulanan khalila. Alangkah baiknya kalaulah masa aku kat dunia dulu aku tak ambil kawan ni jadi kawan. Aku tak ambil orang jadi kawan. Kenapa? Dia kata apa? Dia kata laqad adallani an dhikri. Sesungguhnya orang tadi ni, kawan aku tadi telah menyesatkan aku ataupun memesongkan aku daripada peringatan, yakni Quran. Jadi antara panduan memilih kawan ni, janganlah pilih kawan yang memesongkan kita daripada Quran. Disebut ni adalah dalam Quran ni Allah Taala nak bagi ingat pada kita, cari kawan yang boleh bimbing kita ataupun ni kawan yang bawa kita kepada kebenaran. Kata wa kana syaitanul insani khadula, dan sesungguhnya syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia. Tidak ada janji syaitan itu yang memberi kegembiraan pada manusia. Tak ada. Walaupun nampak macam gembira. Nampak macam gembira. Contoh kan, Tuhan banyak duit dapat. Rupa syaitan kata tu duit tu banyak. Memang duit tu banyak betul. Rupanya duit rasuah. Contoh lah kan. Ataupun jom ambil duit orang ni. Rupanya sedap ambil duit orang tapi rupanya curi. Jadi benda-benda macam tu syaitan ini menjanjikan benda yang tidak pernah yang baik, melainkan hanyalah kekecewaan. Kekecewaan di mana? Kekecewaan bila orang itu melangkah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi disebut di sini, tengok ayat yang ke-30. Allah Taala kata apa pada ayat yang ke-30? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu satu perlembagaan yang ditinggalkan, yang tidak dipakai. Wa iyazubillah. Perlembagaan ni bukan yang masuk perlembagaan negara tu, tapi dia jadikan, orang kata panduan hidup dia, ditinggalkan. Dia tak ambil langsung. Sikit pun dia tak ambil. Ya Rabbi inna qaumi. Allah Akbar. Kita harap kita tidaklah macam tu kan tuan-tuan kan. Kita jadilah orang yang ambil Quran. Kita tak berapa nak faham, paling tidak kita belajar. Paling tidak kita cuba untuk belajar dan kita cuba amalkan insya-Allah. Jadi sebahagian daripada perlembagaan hidup kita insya-Allah. Baik. Ayat yang ke-32, wa qala allazina kafaru. Ayat yang 30. Saya maaf tuan-tuan ya, Haji Latif tak apa, saya laju sikit dah. Tak apa. Ya. Saya mesti Haji Latif ya. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Tuan-tuan, Allah Taala turunkan Quran itu, dia bukan turun sekaligus. Dia turun secara berperingkat-peringkat. Semua orang tahu, kita pun bincang dalam kuliah tafsir kita. Allah Taala turunkan Quran itu berperingkat-peringkat. Kan? Ada beberapa pendapat. Ada yang dikatakan turun daripada Lauh Mahfuz turun ke Sidratul Muntaha, turun ke Baitul Izzah, itu secara sekaligus. Lalu turun ke bumi itu berperingkat-peringkat pada Nabi SAW. Bermula dengan Iqra, bermula dengan surah Iqra tadi, Al-Alaq, sampai surah
ada sebut surah Ali Imran. Ada yang sebut surah Ali Imran, ada sebut surah Baqarah, ada sebut beberapa ayat yang dikata ayat yang terakhir dalam Quran. Lalu orang yang tidak beriman ni dia tak beriman tapi dia nak tanya juga. Tuan-tuan tanya soalan dalam surau tak ada masalah. Ini orang tak beriman tapi dia tanya juga soalan. Dia kata apa? Kalaulah laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad sekaligus? Dia tak nak beriman tapi dia tanya. Lalu Allah jawab, kan, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kadzalik. Al-Quran itu memang diturunkan secara beransur-ansur. Kenapa? Linutsabbita bihi fuadaka. Untuk kami memperkukuhkan hati Muhammad. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Quran itu peringkat-peringkat, ada peringkat-peringkat dia, ada peristiwa-peristiwa dia, ada sebab-sebab dia sampai habis selama 23 tahun. Linutsabbita bihi fuadaka. Supaya untuk kami ni Allah Ta'ala untuk mengukuh atau menetapkan hati kamu wahai Muhammad. Itu tujuan Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran berperingkat-peringkat dan disebut warattalnahu tartila. Dan bacalah padamu satu persatu teratur. Jadi berkenaan dengan Ramadan ni tuan-tuan, bolehlah saya contoh sikit. Apakah kita nak membaca Quran itu dengan laju semata-mata kita nak menghabiskan khatam 30 juzuk ataupun kita ikut apa yang disebut dalam Quran ni warattalnahu tartila. Baca tu dengan teratur, dengan betul, kan? Satu persatu. Jadi kalau macam tuan-tuan yang dah biasa khatam tu, tuan-tuan tengok balik. Adakah kita baca khatam itu supaya kita boleh khatam ataupun kita boleh faham ataupun kita baca satu persatu. Sebab ayat Allah Ta'ala ni kalau kita baca satu persatu jadi puas. Jadi seronok baca satu-satu. Oh macam ni ya. Tapi kalau kita baca gelojoh, kita baca nak sampai sudah, kan? Sebab tu kadang-kadang ada amalan dalam nisfu Sya'ban ni, baca 3 kali Yasin kan. Kadang-kadang dia laju pada bullet train. Kadang saya pun katalah macam mana lah, cuba laju-laju, bacalah elok-elok. Kan dalam surah Furqan sebut warattalnahu tartila. Baca dengan teratur dan baca dengan tertil. Tertil ni macam mana tuan-tuan? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tertil. Ataupun kalau dia boleh laju sikit, dia ada ilmu lebih sikit, dia boleh baca laju sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bolehlah. Itu orang yang ada ilmu. Tuan-tuan ada ilmu, tuan-tuan boleh baca dengan laju sedikit. Adapun orang yang baca mengangkat-angkat. Tuan-tuan, ini ada satu hadis Nabi, ganjaran pada orang baca Quran mengangkat-angkat dan dia belajar, dia cuba baca Quran mengangkat-angkat, dia dapat 2 pahala. Apa pahala dia? Satu pahala dia baca, nak cuba baca dengan betul. Satu yang kedua, itu maksudnya usaha dia. Yang kedua, dia baca. Satu pahala usaha, satu pahala dia baca. Adapun orang yang boleh baca Quran, macam tuan-tuan boleh baca Quran, tapi tuan-tuan baca, salah tuan-tuan tak tahu. Ataupun salah tuan-tuan tak apalah salah yang langgar, kita risau dapat dosa. Itu maksudnya baca Quran dapat dosa tu. Kita tahu ataupun kita malas nak belajar, taklah kita langgar ya, maka kita takut dapat dosa. Baik. Jadi bacalah Quran tu elok. Bacalah dengan teratur, bacalah dengan sebaik-baiknya. Baik. Saya nampak jam pun macam dah lambat tu, dah pukul 10 tu. Baik. Jadi sebagai penutup saya nak terangkan kepada tuan-tuan, sengaja saya bawakan surah Furqan ini sebagai orang kata apa? Orang kata biasa nak cerita nuzul Quran ni dia cerita Nabi Nabi dapat wahyu. Saya nak bawa kepada tuan-tuan lain sikit, iaitu nak tengok nuzul Quran, nak faham nuzul Quran, tengok pada Quran. Tengok pada surah yang ada dalam Quran. Dan Quran menceritakan tentang Al-Quran. Allah Ta'ala menceritakan yang menurunkan siapa, tujuan ni apa. Ada tak orang yang lawan, yang tentang Allah Ta'ala turunkan Quran? Ada. Kenapa dia tak nak terima Quran? Kerana dia tidak beriman, kerana dia tidak menerima, dia menutup hati dia. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan kita dah sambut kata Ramadan kali ini
dan kebetulan malam sebelum ini malam nuzul Quran, kita harap Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Dan mungkin kita boleh faham juga apa yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami yang menurunkannya, yakni Quran, pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Adakah kamu tahu wahai Muhammad apakah itu malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu khair, baik daripada ataupun lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tu saja lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sampai habis tu cerita pasal orang yang boleh beribadah sampailah terbitnya fajar, maka orang ini akan dapat kebaikan tersebut. Saya nak sebut kat sini, itu satu pendapat yang sangat bagus kita boleh faham. Satu pendapat lagi, malam yang Allah turunkan ayat Quran itu malam yang cukup indah, cukup menarik, orang kata cukup berkat, akhirnya manusia keluar daripada kegelapan. Tuan-tuan tengoklah hari ini kita. Tengok hari ini kita. Tuan-tuan bayang, andai katalah kalau Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ni, Muhammad itu tidaklah mendapat wahyu pada waktu itu, saya kira kita ni bukan kat sini sekarang. Saya kira macam itulah. Tapi kalau kita faham Allah Taala tu turunkan Al-Quran pada Muhammad, akhirnya Muhammad dengan sifat-sifat kenabian itu menyebarkan perintah Allah Taala, akhirnya tersebar sampai pada kita. Walaupun kita nak kata kita ni tak adalah beramal kata betul-betul macam Nabi SAW, tapi paling tidak kita menerima hidayah Allah Ta'ala tu, kita boleh baca Quran dengan baik, kita boleh baca Quran dengan betul, kita boleh faham Quran, kita boleh baca Quran, maka itulah dipanggil sebagai khairum min alfi syahr. Malam itu sahaja dia lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tu sahaja. Baik. Wallahu a'lam. Kalau ada persoalan, tuan-tuan nak tanya apa sikit-sikit bolehlah jawab, tekan, jangan lupa tekan mikrofon. Ya, Haji Razak nampak macam Haji Latif nampak macam nak mula nak sebut tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, soalan Ustaz, tadi Ustaz ada cakap pada malam bulan Ramadan ni kan, kita elok baca Al-Quran, tapi kalau selalunya kita bertadarus, jadi kalau baca seorang-seorang tu tak ada orang nak tegurnya ni Ustaz. Kalau baca seorang-seorang tak ada orang nak tegur guys. Yelah, dari segi amalan tadarus itu memanglah kita perlukan pasangan untuk kita saling mendengar. Dia kalau kita faham maksud tadarus tu, dia jangan nampak tadarus itu betul seorang baca seorang dengar. Dia tadarus ni dia maksud dia daripada perkataan darasa, belajar. Katalah malam tu tak ada orang kita baca seorang. Tadarus tu juga cara dia kita baca, kita ambil terjemahan, kita buka, kita duduk, kita baca. Itu pun tadarus juga. Kalau ada orang lain dengan kita pun boleh juga dipanggil sebagai tadarus. Tapi kalau tak ada orang, maka kita ambil baca, kita ambil terjemahan, kita memahami ayat Quran pun dipanggil sebagai tadarus juga. Dan dia lebih kepada tadarus dan membawa kepada tadabbur. Kita memahami, kita cuba nak tengok ayat Allah Ta'ala kita baca tu kan. Nak tadarus, biasa kita nak orang betulkan bacaan. Itu pun bagus juga. Itu pun betul perkataan tadarus tu. Tapi yang kita nak, kita kembangkan lagi istilah tadarus itu, kita mempelajari dengan supaya kita memahami ayat Allah SWT. Habis tu seorang nak faham macam mana, ambil lah yang sonang-sonang. Yang susah Haji Din. Ya? Boleh ya? Allah. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya sikit ni. Boleh sikit. Pasal malam Lailatul Qadar lah. Ya, betul. Kita tanya ni dia berlaku pada waktu malam dalam bulan Ramadan sekali saja. Katalah
katalah ini hukum akal, katalah dia berlaku di Malaysia ni dalam satu malam bulan Ramadan. Di Malaysia ini malam, tapi kemungkinan di negara Eropah sana siang. Ya, Jadi adakah dia akan berlaku juga pada malam waktu di Eropah di sana tu? Seolah-olah dia berlaku dua kali. Contohlah ni kita kata hukum akal. Sebab di sini malam berlaku Lailatul Qadar sedangkan di Eropah sana siang. Adakah Lailatul Qadar berlaku serentak ataupun dia berlaku beberapa kali mengikut malam di tempat masing-masing? Macam mana tu Ustaz? Ada jawapan tu. Dia pada malam di tempat masing-masing. Dia macam ni. Peristiwa Qadar itu kalau kita terus malam Lailatul Qadar, jadi orang akan malam kita pun al-lail. Lailatul Qadri khair. Dia memang akan berlaku pada dia tak akan berlaku pada waktu. Cuma kita kena faham bahawa yang pertama malam Lailatul Qadar itu yang pertama dia berkait dengan malam penentuan. Dia berkait. Yang kedua, kalaulah malam Lailatul Qadar yang kita faham iaitu malam cukup special. Allah Taala turun, Allah Taala suruh malaikat turun dan ambil semua amalan-amalan orang yang beriman buat naik ke langit kan. Allah Taala terima. Maka itu juga dipanggil sebagai malam Al-Qadar. Kalau cuba tengok apa makna Al-Qadar. Kita biasa jumpa qada dan qadar. Apa makna qada? Qadar itu ketetapan. Qadar itu pelaksanaan kepada ketetapan. Kalau kita nak terjemahkan qadar itulah qadar. Tapi kita nak faham bahawa malam Lailatul Qadar itu yang Allah Taala jadikan tu pada orang yang pada malamnya, iaitu pada jadi siapakah itu hamba Allah Taala yang bangun malam cuba bermunajat ataupun cuba beribadah minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bukan saja malam itu malam yang ada special dari segi zahir manusia ni. Orang dia nak malam Qadar tu mesti special. Nampak nampak air itu sebenarnya pada saya itu adalah perbuatan-perbuatan untuk orang mencari benda yang tak ada. Tapi kalau kita faham, katalah sekarang ni Malaysia tengah malam. Allah Ta'ala kata malam yang ke-27 itu di Malaysia berlakunya Qadar, berlakunya malam Al-Qadar. Barang siapa pada malam itu hajat, Allah Ta'ala ampunkan dia, Allah Ta'ala akan bagi pada dia. InsyaAllah biasanya Allah Ta'ala akan ampunkan dia, bagi dia, bagi ganjaran sebesar-besar pada dia. Di Amerika, ambil sikit ataupun dia copek sikit, di tengah siang, sampai malam, kita pun buat juga Al-Qadar pada mereka. Maka pada orang yang mencari Al-Qadar, tak kira di mana mereka berada, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi, kata, khairum min alfi syahr. Malam itu Allah Ta'ala gandakan amalan mereka, sehingga sebaik-baik lebih daripada. Allah malam. Pada itu saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi soalan Ustaz. Boleh Haji. Tadi Ustaz ada sebut kalau nak memilih kawan tu biar baik-baik ya Ustaz Tapi kalau semua kawan masjid, kawan surau, kawan ni main golf tak ada kan? Kawan mancing ke kan? Kawan motor besar macam mana Ustaz? Tak ada apa. Okay. Dia pilih kawan ni dia mesti baik. Kita berkawan dengan semua. Kita ambil contoh iman dia mewujudkan sifat dia kata hubungan dengan semua manusia dulu. Tak kira dengan orang Yahudi ke waktu tu, dengan orang Quraisy ke waktu tu, dia memulakan. Cuma kalau dalam konteks ayat tadi, bila disebut tentang ada orang dalam neraka dia menyesal sebab kawan dia tadi. Dia menyesal sebab kawan dia sendiri bahkan dia tu tak ikut Quran ke, akhirnya kawan dia menyebabkan dia masuk dalam neraka. Gitulah wa'iyazbillah. Bila kita berkawan, kita nak kawan dengan orang main golf lah sebagai contoh lah.
Kalau kita berkawan, itu ada orang yang tangan kiri orang kayu golf. Bila kita main golf, mengerti bila lah kita kawan yang menyesal ke akhirat besok ke ataupun kawan yang bergembira dengan kawan yang di dalam syurga besok. Akan kita pilih. Kalau kawan yang, maka apakah salah kalau kita yang mengajak mereka? Kalau ada tim motor besar dan kita jadi marshal, sampai waktu kita dah jamak, kita sampai ke Thailand, kita nak jamak, tak, kita sebagai marshal kita dah konti dekat kita semayang. Kalau kita kawan yang mancing, daki mancing, dan memang tuan-tuan, orang mancing yang paling banyak dapat ikan waktu orang azan. Tak percaya tanya kaki mancing. Waktu orang kata Allahu Akbar, tak kira lah asar ke, maghrib ke, memang waktu orang azan tu lah tiba-tiba ikan nak makan, entah apa kono ikan tu kan. Tapi tuan-tuan, kalaulah kita boleh berhenti waktu semayang untuk semayang sekejap, maka itulah yang paling afdal. Kalau kita boleh ajak orang baik-baik dengan kawan-kawan kita, kita nampak kawan kita ni jenis yang tak berapa nak baik-baik, kita ajak, maka itulah kawan yang terbaik. Kita tak nak kawan tu kawan yang menyebabkan dia menyesal ke akhir hayat. Kalau kawan dengan orang yang kahwin lebih, macam mana Jidin? Takut nak jawab. Dalam Izwan, kita ada berapa minit Izwan? Boleh lagi ni, tak putus lagi. Oh, tak. Kalau putus Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, agak tahun ni agak malam betul Ustaz. Jangan putih-putih. Untuk tahun ni kita mula puasa hari Jumaat. Anda tulis tak apa orang Haji, tak apa orang. bila agak Ustaz agaklah kemungkinan malam ada tu jatuhnya malam ke berapa? Allah. Yang saya pegang dalam hadis Nabi, yang saya pegang malam 27. Yang saya pegang lah selama ni. Yang itu yang hadis-hadis yang antara yang paling biasa disebut Nabi itu malam yang ke-27. Yang kalau umum malam ganjil. Tapi malam yang kalau berdasarkan hadis tu saya nampak yang paling borek malam ke-27. Pada tu Haji nak confirm saya tak berani, tapi yang berdasarkan Nabi malam yang ke-27 itu yang kebiasaan jadi. Dan ditulis juga oleh beberapa ulama, antaranya tak silap saya Imam Ghazali pun ada tulis pasal tu. Dia memborekkan malam yang 27. Dia tuan-tuan, malam Lailatul Qadar ni dia sama macam kita tarawih ya tuan-tuan. Tarawih yang kita buat tu, kita nampak macam tak ada special kerana lepas isyak terus sembahyang. Tapi kalau ada setengah-setengah ulama, dia lepas sembahyang isyak tu dia rehat dulu. Kalau ada setengah, tapi yelah kita ke Malaysia ni tak nampak lah macam tu pun kan. Apalah lepas isyak kau tidur pula. Ada setengah ulama malam tu katalah dia nak buat 8 rakaat, tapi malam tu malam betul-betul malam. Kita perut tengah bentih lagi ni, tengah makan tadi, makan kari pap, makan popiah, kita nak ngajar imam tarawih kan. Kadang saya jadi imam pun sakit juga perut. Sebab kita nak mengajar kalau lepas isyak. Sedangkan malam tu yang sepatutnya malam. Lepas isyak kita rehat, lepas tu kita bangkit. Tarawih tu sebenarnya itulah waktu dia. Walaupun Nabi SAW pun pernah buat lepas isyak tu kan. Lepas isyak, sebenarnya tak ada tempoh pun. Nabi tak sebut pun lepas isyak, betul-betul lepas isyak Nabi buat. Tapi di antara Nabi isyak sampai ke subuh tu, adalah tempoh Nabi SAW lakukan ibadah. Kalau kita tak boleh buat banyak, kita buatlah sikit tapi konsisten. Tuan-tuan nak buat 2 rakaat, tuan-tuan nak buat 4 rakaat, tuan-tuan sebelum sahur tu tuan-tuan boleh solat tahajud 2 rakaat, tutup dengan witir. Kalau dia boleh konsisten 30 hari ni, yalah tarawih lah. Tapi ada satu amalan tuan-tuan buat, 30 hari kita boleh buat. InsyaAllah dia akan loket dia malam kita. Kebetulan pula malam tu Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Besar anjuran. Okey ya? Jenazah. Ustaz, soalan penutup boleh ke? Janganlah penutup.
Apa dia? Jidin, ada? Ustaz cakap tadi pasal nikah kan. Boleh sebut pasal pandangan Ustaz tu? Hello, Ustaz? Hello, Ustaz. Assalamualaikum. Hello. Rasa ni. Hello. Dia ada tulis sini Ustaz punya connection low. Tak dengar audio Ustaz. Ustaz masuk balik tu. Hello. Ya Ustaz. Okey, dah. Okey. Haji Den. Apa clear? Hello. Video stop. Assalamualaikum. Sorry. Okey, dah masuk dah. Okey, Haji Den, sorry. Tak tahulah kenapa orang tiba-tiba tak ada line. Okey, Haji Den. Ini Ya, Haji Den. Haji Din mute lagi tu. Kena unmute dulu. Dah. Okey. Okey, Haji Den, teruskan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ni Kamarudin. Ya bang. Ada soalan sikit. Okey. Berkenaan dengan bacaan dalam solat surah lazim ke apa ke. So andai kata kita bacaan kita tu kita menjadi imam tak berapa baik dan tak berapa betul dan tak ada tajwid. Macam mana hukumnya imam Ni Ustaz Soalan pertama, Fatihah tu betul? Fatihah tu okey lah. Maksudnya surah lazim. Okey, kalau Fatihah tu okey, kalau dalam surah lazim kesalahan yang tidak berat, solat itu masih lagi sah. Solat itu tetap sah. Tetap Betul, sah lah mana. Solat itu tetap sah walaupun okey. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Lepas tu tanya tadi, sekiranya Al-Fatihah itu sudah pun dibaca dengan betul, tapi surah yang kita baca contohlah kadang-kadang adalah yang tidak kita fasih, tapi kita cuba baca. Contohnya kita nak baca kita zulzilat ardu zilzalaha. Kadang-kadang kita tukar zal dengan kan kita tukar. Tidaklah menjadi batalkan solat dia. Dia bunyi Fatihah. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Baik, okey. Tak apa, dia gini, kita baca surah dalam tarawih. Dia membaca surah itu, bila kita imam, kita baca surah yang kita boleh baca dengan baik. Walaupun surah tu surah yang berulang-ulang. Kadang-kadang
orang dalam Facebook ni kadang-kadang dia nakal. Dia kata, abah asyik baca kuliah, kul huwallah. Kuliah, kul huwallah. Kadang-kadang saya kata, lebih baik dah. Pada ayah kata macam tu. Okey. Okey, faham Ustaz. Kalaulah abang nak baca dalam tarawih nanti, nak baca sambil tengok Quran pun boleh, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita tak ingat kan, kita nak baca tengok Quran pun boleh, tak ada masalah. Kerana solat tarawih dalam solat sunat tu kita baca, dia hukum dia sunat. Kita digunakan untuk lihat mushaf. Dalam solat wajib dia ada perbezaan. Walaupun solat wajib itu makruh untuk kita baca tengok mushaf, makruh sebenarnya. Tapi tidak batalkan solat. Maklumlah sekarang ni tengah jadi imam tarawih. Adik baca tu kadang-kadang nak tanya juga kan, nanti tersilap kena buat semula ke. Tapi tidak surat kira sah Dia tidak batal, dia sah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih, sama baik. Cuba kita baikilah bacaan tu lepas ni. Mana Haji Din tadi? Ada soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji Din. Lama hilang. Tak ada, tadi tu betul-betul. Saja nak tanya pandangan Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut pasal orang yang nikah ramai tu kan? Nak tanya sikit lah. Kalau nikah bulan Ramadan ni macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Takut terlajak sahur ke? Pernikahan itu tetap sah. Pernikahan dalam bulan Ramadan itu sah. Tapi sekiranya berlaku perkara-perkara yang tak diingini, tanggung sendiri aja Pak. Okey, terima kasih Ustaz. Boleh Haji Din? Boleh. Dia kalau isu sekarang ni isu nikah online. Dia nikah online kan. Ada orang tanya kalau tak salam Tok Kadi, sahkah pernikahan itu kalau tak salam? Jawapan ni tetap sah. Kerana yang menjadi rukun nikah itu adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu bukanlah isyaratnya perlu bersalam dengan wali. Jadi kalau orang kata kenapa nak kahwin online? Isunya mesti ada, nikah tu mesti ada ijab dan qabul. Sebab tu kalau kita ada anak perempuan, jangan kita cakap dengan anak lelaki tak siapa-siapa, nak tak nikah dengan anak aku, bagi contoh kan. Anak aku nama sekian-sekian, nak tak nikah dengan anak aku. Lepas tu kawan lelaki dia cakap, ya saya nak, saya terima nikahnya. Takut lopeh nanti. Sebab tu kalau boleh, ijab qabul tu kita kena faham, dia bukan dengan salam. Dia adalah melalui lafaz. Lafaz ijab qabul itu, dia bukan lafaz yang panjang-panjang sampai saya kena ulang 2 kali masuk kahwin tu dah. Dia hanya bila si ayah ataupun si wali kata, aku akan nikah dengan anak aku. Walaupun tak sebut berapa mas kahwin ke ataupun aku nikahkan, atau itu ringkas, aku nikahkan kau dengan anak aku dengan mas kahwinnya sekian ataupun seutar rantai. Kawan tu jawab, aku terima, maka sudah sah pernikahan tersebut. Cuma di Malaysia ni dia ada skrip. Skrip tu yang kadang-kadang sampai 2 kali, 3 kali nikah. Itulah sebagai panduan untuk tuan-tuan lah. Untuk Haji Din ke sesiapa lah yang nak mengulang tu kan. Saya tak tanggung ya. Ada soalan lagi? Ada soalan? Cik-cik kan, Cik Yam nampak ada. Cik Yam. Ustaz, satu soalan lagi boleh? Boleh. Tak ada masalah lagi, boleh. Ini berkenaan dengan waktu imsak dengan kita sahur kan? Ya, betul. Ada setengah cakap waktu isyak tu katakan contoh 5.40. So 5.40 tu kita kena berhenti makan lah contohnya. Okey, tapi sebenarnya ada juga yang kata sebelum azan subuh kita boleh makan lagi. Okey, yang mana satu juga Ustaz yang dikatakan kira boleh tu.
Yang pertama kena tahu apakah itu imsak. Imsak itu adalah tempoh untuk mula menahan. Maknanya untuk mula kita nak berpuasa, waktu dia waktu imsak. Tapi waktu yang menyebabkan batalnya puasa itu kalau seseorang itu makan minum apabila telah masuknya waktu. Beza dia. Jadi kalau orang dah siap makan, dah siap waktu imsak, contohnya imsak 5.40, maka dia boleh mula untuk dia berpuasa, dia dah mula menahan. Maka dia pun dah tak makan, tak minum dah. Tapi sekiranya ada orang, dia tengok, oh ada masa ni lah. Dia pun makan. Dah terlepas waktu imsak, tidaklah membatalkan dia punya puasa. Tapi bila dia dah mula masuk waktu subuh, maka dia mesti serta-merta meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dia. Itu beza waktu imsak dan juga masuknya waktu subuh. Jadi pandangan tu, siapa yang ambil untuk mula nak berpuasa masuknya waktu imsak pun boleh dapat waktu. Kerana dia nak faham waktu mula dia untuk dia nak berpuasa waktu imsak. Kemudian yang waktu subuh itu adalah waktu untuk dia nak pastikan dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dia. Antaranya ialah dia masih makan lagi. Orang dah hayya ala solah, dia makan lagi. Maknanya dia kena hati-hatilah. Ya? Okey. Boleh bang Din? Boleh Ustaz. Terima kasih banyak. Baik. Lagi? Maisham, okey Maisham. Tekanlah tu mic tu macamnya lah, tak tekan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ya, Haji Din. Ustaz, ada petua Ustaz, petua. Nak tanya petua Ustaz, lepas sahur ke, lepas buka ni tak ngantuk. Lepas sahur je ngantuk, lepas buka je ngantuk, tidur. Macam ni Ustaz, ada petua ke? Simptom orang tua macam tu. Yang kadang terlajak subuh, terlajak maghrib ke Ustaz? Dia jangan dia waktu puasa ni lah kita kadang-kadang yalah, dia tengok bergantung kepada keupayaan manusia juga. Ya, anak menangis ke? Okey tuan, lagi 5 minit. Kita nak habis. Okey, lagi 5 minit kalau ada soalan terakhir. Sikit lagi. Ada soalan tuan-tuan? Sikit lagi kita habis. Okey Ustaz, soalan penutup boleh? Wah, boleh. Sekarang boleh penutup. Okey, apa ni panduan solat hari raya kat rumah ni macam mana Ustaz? Nak jadi imam nak perlu ketubah ke Ustaz kalau sembahyang raya kat rumah? Nak boleh ketubah ke? Ke tak payah terus sembahyang raya jelah. Ataupun saya pun menunggu juga dia punya arahan daripada pejabat mufti. Dia seingat saya kalau dalam keadaan macam ni kita ambil afdal solat sunat tu. Solat sunat Idul Fitri di rumah. Tanpa khutbah. Biasanya kita tanpa khutbah. Tapi kalau tuan-tuan nak baca khutbah boleh ya. Khutbah ni ringkas je sebenarnya. Khutbah Idul Fitri ni dia ringkas je. Termasuk khutbah Jumaat pun ringkas je. Tapi kalau kita tidak termasuk dalam jamaah yang besar tu, sebab untuk solat Idul Fitri, dia solat-solat sunat yang besar macam ni,
dia antaranya sunat dilakukan di kawasan padang terbuka, kawasan besar. Dalam keadaan COVID ni, kita tak bolehlah nak suruh sembahyang ramai-ramai kan. Cuma andai kata, saya menjangkakan pejabat Menteri Agama, dia akan keluarkan SOP untuk beberapa orang untuk melakukan solat di surau ataupun di masjid. Saya menjangkakan macam tu. Termasuk dengan solat Jumaat nanti. Maknanya solat Jumaat nanti, dia akan keluarkan garis panduan hanya beberapa orang sahaja yang boleh datang. Sebagai contoh, kalau kita ambil yang qaul Syafi'iyah atau apa ke, kita kata 40 orang. Maka masjid itu hanya 40 orang yang boleh datang. Saya menjangka, itu jangkaan saya lah. Kerana apa? Nak melepaskan fardu kifayah tadi tu. Maknanya kalau ada jemaah kita tu yang dalam satu mukim, mesti ada jemaah. Setiap waktu. Subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada. Cuma sekarang ni bila tidak ada arahan daripada pihak yang berkuasa, pihak kerajaan, kita ada menteri bawah tu Menteri Agama, maka kalau dia kata tak perlu, kita serah pada dia lah. Tapi kalau pejabat mufti kita kata maka dibenarkan sekian-sekian berapa orang, maka kita buat. Kalau tak ada juga, maka kita hanya buat solat sunat Idul Fitri di rumah saja. Cuma Haji Din jangan tertukar pula 7 dengan 5 takbir tu. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Lepas tu, yang kedua, solat hari raya ni dia ada rukuk dengan sujud. Ini lekor takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum. Itu dah sembahyang jenazah, tuan-tuan. Jangan tertukar. Jadi dia 7-5 lah. Allah Akbar 7 kali, rakaat pertama. Surah, siapa boleh ikut surah sunnah yang Nabi buat? 1, rakaat pertama surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Tapi kalau kita tak hafal, kita tak tahu, kita bacalah mana-mana surah yang kita boleh. Ustaz, bolehkah baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun? Boleh. Lepas tu dengan Qul Wallahu Ahad, boleh, tak ada masalah. Kerana itu adalah solat sunat. Solat sunat ini dia tidaklah ada apa-apa surah yang ditetapkan padanya untuk dibaca surah. Bahkan solat sunat itu perlu dibuat, kalau dibuat ringkas pun tak ada masalah. Cuma bila solat sunat Idul Fitri dia ada takbir. Kalau dia tak buat takbir, dia terlupa takbir pun tidaklah membatalkan solat sunat tersebut. Kerana dia hukum dia sunat. Jangan diqadak pula sembahyang sunat Idul Fitri ni. Tapi waktu bila? Bilakah waktu solat sunat Idul Fitri ni? Waktu apabila matahari naik 1 galah. 1 galah ni lebih kurang dalam pukul 8.30, pukul 9. Jadi kalau macam kita ada anak beranak kat rumah, kita solatlah. Saya pernah buat dulu ketika saya musafir pergi ke Kemboja untuk buat sembelih. Saya sampai saya terpaksa naik di Singapura, naik kapal terbang, transit di Singapura dulu kerana kapal terbang penuh. Jadi saya transit di Singapura, sampai di Singapura pukul 8 pagi. Jadi saya cakap dengan saya punya tim, 3-4 orang, kita sembahyang sunat Idul Adha dekat airport. Jadi, tapi tak adalah khutbah. Sekadar solat sunat sahaja. Boleh Haji Din? Terima kasih Ustaz, penjelasan yang jelas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik. Okey, ada lagi? Saya rasa cukup sekat ni. InsyaAllah kita buat pertemuan kedua lagi lepas ni. Kita cari tajuk-tajuk yang menarik sikit, kita boleh kupas. Ada apa-apa? Bagilah komen sikit Datuk Suri. InsyaAllah tak ada apa, Alhamdulillah. Dalam bulan puasa ni yang unik lah ni, yang unik. Kita doa Allah terima amal-amal kita insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Mungkin lepas ni mungkin Ustaz boleh ni lah kot. Sebab dalam 10 hari yang terakhir ni kan. Jadi kita nak melipat gandakan amalan kita tu. Sebab kata Haji Din tadi, kadang kita letih, kita ngantuk kan.
Jadi macam mana cara kita tu nak apa orang kata melawan kan. Terutama dalam nak orang kata tinggal 10 meter, kalau 100 meter 10 meter tu lagi laju kan. Jadi kita nak kena banyak doa kot Ustaz ke macam mana? Doa tu hal makan supplement lah tuan-tuan. Supplement. Makan supplement. Dia jangan tinggal sahur lah. Saya dan sahur tu janganlah makan masak lemak cili padi. Yang tuan-tuan boleh ayam salad janganlah makan waktu sahur. Memanglah tidur subuh tu. Makan tak ada. Makan tu tak ada masalah, tapi jaga makan lah tu yalah. Sebab bulan puasa ni kita punya badan ni dia lain sikit. Badan kita lain. Saya tengok ramai dah kurus-kurus ni. Okey, terima kasih tuan-tuan. Izwan. Ustaz boleh tutup dengan doa Ustaz? Tutup dengan doa. Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Allah ya Tuhan kami, pada yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah supaya Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Yang Kau pimpinlah kami dengan hidayah-Mu ya Allah untuk masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sedang berhadapan dengan wabak bencana ini ya Allah. Kau tambahkanlah hati-hati kami ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Kau bagikanlah kesabaran kepada kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu ya Allah, Engkau hapuskanlah wabak yang sedang berlaku di seluruh dunia ya Allah. Kau selamatkanlah kami daripada wabak bencana ini ya Allah. Kau lindungkanlah ahli keluarga kami, Kau lindungkanlah jiran-jiran kami ya Allah. Kau lindungkanlah orang-orang yang sedang bertugas untuk memastikan keadaan ini dapat diselesaikan. Mudah-mudahan segala usaha mereka itu di dalam panduan dan juga dalam naungan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Engkau berikanlah kekuatan kami untuk kami bangun bertahajud kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya kekuatan kami itu datang daripada hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kami untuk bertemu pada Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi kekuatan dan waktu untuk kami bermuhasabah, dan Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah supaya Engkau pastikan diri kami ini tidaklah terkeluar daripada landasan agama-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau eratkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Kau eratkanlah hati-hati kami sesama jiran-jiran dalam taman ini ya Allah. Kau eratkanlah ukhuwah kami ini ya Allah. Walaupun kami tidak dapat nak bersua muka dalam tempoh yang agak panjang ya Allah, Engkau eratkanlah hati-hati ini ya Allah. Terutama dalam kami membina masyarakat kami ini, membina hubungan-hubungan di antara jiran-jiran ini ya Allah. Mudah-mudahan di kalangan kami ini Engkau beri keberkatan, kejayaan, kehidupan, kesenangan di dunia dan di akhirat ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada yang sempat meluangkan masa. Terima kasih kepada koordinator Izwan atas sedikit usaha yang kita buat ini. Mudah-mudahan depan ni kita boleh rancang untuk pertemuan yang akan datang. Sekiranya ada tuan, insya-Allah kalau ada tuan-tuan nak bermusyafahah ataupun nak bertalaki baca Quran dengan saya ke, bagi tahu, nanti kita cuba setting.
Pakai Zoom InsyaAllah kan Ustaz. Ustaz? Ha? Pakai Zoom juga ke? Tak laki? Pun boleh. Malam kita cuba tengoklah 10 malam terakhir, tapi janganlah semua orang baca satu muka, jono. Baca 2-3 ayat pun tak apa. InsyaAllah kita baca sikit-sikit. Okay, baik. Baik, Izwan, saya serah. Izwan, silakan. Baik, terima Terima kasih. kasih Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah next time Sama-sama. kita buat lagi ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izwan. Sama. More.